ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد. Untuk surat 67. Tidak boleh mengkafirkan orang yang beriman. Setelah seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berimannya seseorang itu dengan pasti, dengan nyata. Maksudnya sama ada dia dilahirkan daripada kedua ibu bapa yang beragama Islam. Dikira Islam lah tu. Islam dia tu dengan pasti, dengan jelas, dengan terang dan nyata. Ataupun seseorang yang mengucap dua kalimah syahadah, dia masuk Islam pun terang, jelas, nyata. Jadi nak mengkufurkan dia mestilah mempunyai bukti-bukti yang kukuh, yang nyata terang juga, sebagaimana kita mengiktiraf, kita mengakui keislaman dia itu secara jelas. Tidak boleh mengkufurkan, mengkafirkan orang, mengeluarkan seseorang daripada daerah Islam dengan zon ataupun dengan sangkaan. Mesti dengan suatu kepastian. Jadi tidaklah kalau kita berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak selalu mudah, terlalu cepat untuk mengkufurkan orang. Tidak boleh mengkafirkan orang beriman. Wala nukaffiru musliman bi dzambin minaz dzunub wa in kanat kabiratan idza lam yastahilluha. Wala nuzilu anhu ismal iman wa nusammihi mu'minan haqiqatan wa yajuzu an yakuna mu'minan fasiqan ghairu kafirin. Kita tidak mengkafirkan seorang muslim dengan sebab mana-mana dosa yang dilakukannya, walaupun ianya dosa besar. Walaupun dia buat dosa besar, tak jadi kafir. Dia minum arak, berjudi dan sebagainya, selama mana dia tidak menghalalkan perbuatan dia. Perkara yang dosa ataupun yang haram itu dihalalkan, maksudnya dikata benda ni halal, benda ni boleh, tidak menjadi larangan, tegahan di dalam agama. Dia kata ianya walaupun ianya dosa besar, selama mana dia tidak menganggap halal, dan kita tidak menghilangkan, membatalkan daripada nama iman, dan kita menamakannya sebagai mukmin pada hakikat. Harus boleh jadi dia seorang mukmin yang fasik tetapi tidak kafir. Maknanya nama dia tu, maksudnya orang yang melakukan dosa besar. Dia itu nama je, maknanya anggapan kepada seseorang yang melakukan dosa besar itu, dia masih dinamakan sebagai orang yang beriman. Dia masih lagi dinamakan sebagai seorang muslim walaupun dia fasik. Tidak boleh mengeluarkan dia daripada Islam. Huraian, sesiapa yang masuk Islam dan iman dalam keadaan yakin dan tasdik, maka dia tidak terkeluar darinya dengan semata-mata melakukan dosa. Tidak boleh dihukumkan kafir kecuali apabila ada sesuatu yang meyakinkan yang terbit daripadanya, seperti apabila dia menolak Islam ataupun mengingkari sebahagian daripada Islam. Hak dia tolak Islam, ingkar Islam itu termasuk di dalam al-ma'lum minad-din bid-darurah ataupun ma'ulima minad-din bid-darurah. Sesuatu yang menjadi pengetahuan umum pada agama, benda yang senang, mudah difahami. Barang yang diketahui di dalam agama ini dengan cara mudah. Seperti sembahyang, puasa, zakat, haji. Yang tu benar, tak payah mengaji pun tahu sembahyang tu wajib, zakat, haji itu wajib. Tiba-tiba ditolak, dikatakan sembahyang tak wajib. Hak tu murtad. Arak babi itu haram, itu orang tak mengaji pun tahu. Diketahui dengan cara mudah.
maka dia kata arak itu halal, babi itu halal dimakan, itu kufur. Ada pun sesuatu yang bukan perkara yang melibatkan mudah untuk difahami. Tiba-tiba ada di kalangan orang Islam kita yang jahil, dia menolak hukum tersebut, tak boleh kita mengkufurkan dia. Jadi maknanya kita tengok akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini tidaklah terlalu senang untuk menuduh, mengkufurkan orang yang melakukan sesuatu kesalahan dosa, sama ada melibatkan dosa kecil ataupun dosa besar. Bagaimanapun, orang beriman yang melakukan dosa tetap bersalah dan dikira fasik. Bukan kata tak salah, cuma kita tak kafirkan dia. Bukan kata dia buat tu betul, dia buat tu salah, berdosa, dengan sebab mengerjakan dosa-dosa besar. Inilah pegangan ahli sunnah. Berbeza dengan khawarij, mereka mengatakan orang yang melakukan dosa besar akan kekal di dalam neraka kerana telah jatuh kafir. Khawarij menganggap orang yang melakukan dosa besar kafir, murtad, kekal dalam neraka. Mu'tazilah pula mengatakan dia dinafikan nama iman darinya dan juga bukan kafir, tetapi berada di dalam dua kedudukan. Dia bukan kafir, tetapi dia bukan orang yang beriman. Patutnya bila bukan orang beriman, kafir lah. Mu'tazilah pula kata dia bukan orang beriman, tetapi tidak kafir. Di akhirat nanti duduk di tengah-tengah, tidak syurga, tidak neraka. Bainal manzilataini, duduk di antara dua kedudukan. Neraka pun tidak, syurga pun tidak. Itu berat juga. Selain daripada khawarij, Mu'tazilah ni pun berat juga pegangan dia. Sebab tu bila dia berdebat dengan Hasan Basri, seorang tabi'in, Hasan Basri kata, "I'tazalta minna, engkau telah Mu'tazilah, telah lari daripada pendirian kami, yakni pegangan Ahlussunnah wal Jamaah." Sebab pegangan Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkufurkan orang dengan begitu mudah walaupun melakukan dosa besar. Dia dianggap beriman dan ada peluang masuk neraka, cuma tak termasuk di dalam dukhulul awwalin, tak masuk neraka syurga dalam peringkat pertama. Dia kena seksa dulu, kena azab dulu lantaran daripada dosa yang dia buat, tapi tidak kekal dalam neraka walaupun dia melakukan dosa besar. Di dalam hadis Nabi SAW, di antaranya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Kitabul Iman, orang yang ada iman sebesar zarah sekalipun, dia tidak kekal di dalam neraka. Setelah diazab, diseksa daripada dosa yang dia lakukan, dia mempunyai peluang yang cerah untuk masuk ke dalam syurga. Larangan kafir menkafir telah ditegaskan oleh baginda. Ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Sesiapa yang berkata kepada saudaranya saudara yang seagama, saudara muslim, sebab innamal mu'minuna ikhwatun, setiap orang yang beriman itu bersaudara. Wahai kafir, maka telah kafirlah salah seorang daripada mereka. Orang yang dikatakan kafir itu kafir ke tak kafir? Kalau dia kafir, kafir lah dia tu. Kalau dia tak kafir, orang hak tuduh tu kafir, orang hak kata tu kafir. Di dalam syarah Muslim, yang dimaksudkan kafir di situ maknanya sifat seperti sifat kafir. Ada dua pendapat di sini. Orang yang menuduh itu sama ada kekafiran itu kembali kepada yang menuduh orang kafir, ataupun dia tidak kafir sebenarnya, tapi perbuatan itu adalah perbuatan kafir. Sebab sibaqul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Maki orang yang beriman itu adalah fasik, membunuhnya adalah kafir. Sifat seperti kafir. Bukan dia terus kafir, bunuh orang Islam terus jadi kafir, tak. Sifat sebagaimana orang kafir. Kan orang kafir pun suka bunuh orang Islam, suka menghina orang Islam, suka mencaci orang Islam, suka menghukum orang Islam. Maka sifat itu adalah sifat kafir, dia bukan jadi kafir, bukan terkeluar daripada agama Islam. Ibnu Abdul Bar menjelaskan hadis ini dengan menyatakan bahawa hadis ini melarang keras amalan mengkafirkan orang Islam kerana berlakunya dosa ataupun mengkafirkan mereka kerana takwilan dan pendapat yang meskipun bercanggah dengan pandangan umum majoriti ulama. Ibnu Abdul Bar kata, kalau orang tu berpendirian, beriktikad, pegangan dia itu bercanggah dengan jumhur ulama, pun tak boleh kata kafir. Walaupun dia bercanggah dengan jumhur ulama,
Tak boleh kata kafir. Sebab di sana ada pandangan yang berbeza. Kadang-kadang bercanggah dengan jumhur, kadang-kadang bercanggah dengan ijma'. Nak menghukumkan kafir ni mestilah mempunyai suatu bukti yang pasti, yang jelas. Namun masih tidak terkeluar daripada Islam. Lihat Ibnu Abdul Bar di dalam Tamhid At-Tamhid Lima'afil Muwatta'. Orang yang menghalalkan maksiat dihukum kafir meskipun dia tidak melakukannya kerana mengingkari perkara. Orang yang menghalalkan maksiat, dia buat maksiat dan dia menghalalkan. Tak sebagaimana golongan yang pertama, dia buat maksiat tetapi dia kata maksiat itu tetap haram. Dia tak sembahyang, puasa, zakat, haji, benda tu berdosa. Dia minum arak, berjudi, dia tahu benda tu berdosa. Dia tak keluar daripada Islam. Tetapi kalau buat dengan beriktikad perkara ini dihalalkan, maka itu kafir. Orang yang menghalalkan maksiat dihukum kafir meskipun dia tidak melakukannya. Dia menghalalkan maksiat walaupun dia tak buat. Kalau orang buat maksiat, dia tak menghalalkan, dia buat, dia tidak kafir. Sebaliknya orang tak buat maksiat, tak minum arak, tapi dia kata arak tu halal, dia kafir, kerana menghalalkan benda yang diharamkan. Kerana mengingkari perkara yang sabit dalam Quran dan juga As-Sunnah. Dia sama ada tidak beriktikad bahawa Allah Ta'ala mengharamkannya ataupun dia beriktikad bahawa Allah Ta'ala tidak mengharamkannya. Ibnu Taymiyah As-Sarim Al-Maslul. Ciri-ciri ahli sunnah: wal mashu 'ala khuffaini sunnatun, wat tarawihu fi layali syahri ramadhana sunnatun, was salatu khalfa kulli birrin wa fajirin jaizatun. Menyapu khuf adalah sunnah. Sembahyang tarawih pada malam-malam Ramadan adalah sunnah. Sembahyang di belakang setiap imam dan mukmin, setiap imam mukmin yang baik dan fasik adalah harus. Ini di antara iktikad pegangan ahli sunnah wal jamaah. Di antaranya apa dia? Boleh menerima mashu alal khufain, sapu di atas dua khuf. Kerana Syiah tak terima. Syiah tak terima sapu di atas dua khuf. Jadi ahli sunnah wal jamaah di antara cirinya terima. Terima safu di atas dua khuf. Satu lagi pandangan mungkin ada di sini ataupun tidak ada, mungkin ada di dalam kitab-kitab lain. Di antara pegangan Imam Abu Hanifah juga, selain daripada dia meletakkan ciri ahli sunnah wal jamaah mashu ala khufain, dia menerima syaikhani, dua orang syaikh ini sebagai khalifah setelah Rasul. Siapa dia? Abu Bakar dan Umar. Sebab Syiah juga tak terima dua syekh ini. Abu Bakar dan Umar tidak diterima. Mereka mengatakan Sayyidina Ali. Tadi petang kita dah sebut Sayyidina Ali lebih layak menjadi khalifah setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang seterusnya, menerima sembahyang tarawih di dalam bulan Ramadan dan sembahyang di belakang setiap orang yang baik dan orang yang jahat. Maknanya bagi iktikad ahli sunnah wal jamaah ni, kita harus sebagai makmum dia boleh sembahyang di belakang orang yang baik ataupun imam itu imam yang fasik, sah sembahyang. Sebab dalam hadis menyebut sallu khalfa birrin wa fajirin. Sembahyanglah di belakang orang yang baik dan juga di belakang orang yang jahat, maka sah sembahyang. Tentang kedudukan imam itu, serahlah kepada Allah Ta'ala. Di akhirat nanti Allah Ta'ala hisablah dia punya amalan. Bagi kita sebagai makmum, tidak menjadi satu kesalahan. Berapa ramai daripada kalangan tabi'in, dia sembahyang di belakang orang yang zalim, pemerintah yang zalim pada ketika itu. Seperti orang sembahyang di belakang Yusuf As-Saqafi yang terkenal dengan kezaliman dia, bunuh orang, belasah orang, seorang khalifah, seorang pemimpin yang kejam. Tetapi ulama sembahyang di belakang dia. Sebab di sana kan ada hadis yang dibacakan tadi, sallu khalfa birrin wa fajirin. Sembahyanglah di belakang orang yang baik dan di belakang orang yang jahat. Maksud di sini harus. Tetapi kalau ada orang yang beriman, orang yang baik, kenapa dahulukan orang yang jahat? Dia nak kita kata harus sahaja, bukan mesti kena buat macam tu. Di antara orang yang baik-baik ramai, orang hafiz ramai, orang yang kuat berpegang teguh dengan agama ramai, tiba pilih orang minum arak jadi imam. Sesuai kan? Orang kaki judi jadi imam.
Tak sesuai. Tak betul. Cuma pada masa tu pemimpin, sebab bila dia pemimpin dia automatik khalifah ini maknanya pemimpin. Bila khalifah automatik dia jadi imam. Jadi orang terpaksa kena ikut dia. Kalau tidak dia akan memberi tekanan, dia membunuh, menyeksa rakyat yang lawan dia. Lalu dibenarkan ikut sembahyang orang yang di belakang orang yang jahat. Dia jahat tu dia dengan Allah Ta'ala. Dia bunuh arak ke, berjudi ke, dia punya pasal lah. Dia dengan Allah. Tak ada kaitan dengan makmum. Itu kedudukan hukum dia. Tapi kalau nak pilih orang minum arak jadi itu imam, tak sesuai lah. Tak betul. Banyak lagi orang yang beriman pilih orang minum arak, kaki judi jadi imam. Itu tak betul. Jadi kalau sembahyang di belakang mereka, hukum dia sah. Huraian. Ahli sunnah beriktikad bahawa amalan merupakan juzuk yang penting dalam iman. Sesuatu amalan itu menjadi syiar ataupun petanda bahawa seorang itu berpegang dengan akidah yang benar atau sesat. Menyapu khuf. Mula Alil Qari berkata, menyapu khuf itu selama sehari semalam untuk orang yang bermukim dan 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir adalah sunnah. Yakni sabit berdasarkan as-sunnah yang hampir mutawatir dan tidak jauh untuk dikatakan hukum ini diambil daripada ayat Quran. Juga kerana firman Allah Ta'ala wa arjulakum ilal ka'bain, dibacakan dengan menasabkan baris atas pada huruf lam. Wa arjulakum. Kita baca dengan nasab. Mengikut qiraat 7 yang lebih zahir menunjukkan membasuh kaki. Manakala dibaca dengan jar, dibaca dengan jar baris bawah pada huruf lam, lebih zahir menunjukkan menyapu kaki dan juga kedua menyapu kaki, dan dua-dua ini saling bercanggah dan mengikut hukumnya. Ini adalah mubham, tidak jelas. Lalu diterangkan oleh perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri di mana baginda menyapu kaki ketika memakai khuf dan membasuhnya ketika tidak memakai khuf. Syarah Fiqhul Akbar halaman 75. Jadi di sudut qiraatnya ulama berbeza pendapat. Wa arjulakum ataupun wa arjulikum. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Jadi kalau baca arjula, rijlun, rijlani, arjula. Dia ataf daripada aydiyakum. Kalau tangan ni kita ambil sembahyang, sapu ke basuh? Kita basuh kan? Bukan pakai sapu je, kita basuh. Basuh ni meratakan air. Kalau sapu tak semestinya meratakan air. Macam kepala, sapu. Wamsahu biru'usikum. Maknanya sapu je. Walaupun kulit kepala tak tersentuh dengan air, sah kerana sapu. Tapi kalau basuh mesti basah. Kalau basuh mesti basah. Maknanya kepala kita lalu je ambil sembahyang. Kulit kepala tak mesti basah. Jadi arjulakum ni ataf daripada mana? Ataf ni maknanya ikut daripada mana? Kalau baca bahagian atas, dia ataf daripada tangan. Kalau tangan basuh, kaki pun basuh. Dia boleh juga baca wa arjulikum, baca bahagian bawah, ataf daripada ru'usikum. Kalau kepala sapu, kaki pun sapu. Tak payah basuh kaki. Sampai tangan ambil sembahyang sampai dekat kaki, sapu je. Tak payah basuh. Sebab ataf daripada ru'usikum. Kedua-dua ataf itu sah. Nak ataf daripada aydiyakum boleh, daripada ru'usikum pun boleh. Macam mana? Dan ada qiraat yang baca wa arjulikum. Di antaranya pegangan sebahagian daripada sahabat. Jadi Syiah bila ambil kaki, bila dia basuh kaki, dia bila ambil semayang sampai time basuh kaki, dia tak basuh, dia pakai sapu je. Bawah tak payah sapu ke atas je. Sebab dia kata ataf arjulikum, dia baca dengan arjulikum, maknanya atas daripada sapu kepala. Maknanya kalau kepala sapu, kaki pun sapu, tak perlu basuh. Macam mana kita nak jawab? Qiraat dua-dua boleh. Arjulakum boleh, arjulikum pun boleh. Macam mana kita nak jawab dengan pokok Syiah ni? Daripada kalangan sahabat pun ada yang baca arjulakum, arjulikum.
Bagaimana nak selesai? Di sudut qiraat, di sudut nahwu saraf, di sudut nahwu ataf ni dua-dua boleh. Kita nak jawab macam mana dengan buat Syiah? Contohnya dalam ni ada Syiah lah. Macam mana kita nak jawab? Syekh Harith Syiah ke Sunni? Syiah pun dia pakai Quran tak? Hadis pun dia pakai. Tapi dia faham cara sendiri. Jawapannya enteng saja. Senang je. Sebab hadis merupakan tafsiran kepada Quran. Quran ni matan, hadis itu syarah. Dia tak padan dengan di sudut nahwu saraf dengan ilmu alat. Kita tengok bagaimana penyelesaian daripada Nabi. Nabi buat macam mana? Ketika Nabi mengambil air sembahyang, sampai dekat kaki, dia sapu ke dia basuh? Itu muktamad keputusan yang dibuat oleh Nabi. Nabi buat macam mana? Ambil air sembahyang, Nabi basuh. Kalau sapu di atas dua khuf, baru dia sapu. Dalam bab masung alal khufain. Kalau ketika berwuduk masuk atas ala khufain, sapu di atas dua khuf sampai kat kaki baru dia sapu. Tetapi kalau ketika ambil sembahyang, dia basuh kaki. Itu yang pertama jawapannya. Tengok apa yang telah diputuskan oleh Nabi. Yang kedua, Nabi SAW bersabda, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah orang yang tidak membasuhkan tumit-tumit kaki mereka ketika mengambil sembahyang. Celakalah orang-orang yang tak menggunakan air pada tumit kaki. Pada suatu musafir, suatu perjalanan para sahabat dengan Rasulullah SAW, bila Rasulullah nak sembahyang, para sahabat ni kelang kabut ambil sembahyang, takut tak sempat nak takbir bersama dengan Rasulullah, ambil sembahyang cepat-cepat. Ambil sembahyang cincang-cincang lebih kurangnya. Rasulullah nampak daripada jauh, kaki mereka tak disentuh dengan air. Nak cepat. Rasulullah kata, celakalah orang yang ambil sembahyang yang mana kaki dia tidak disentuh dengan air. Kalau basuh pun tidak dengan cermat dan rapi, berkemungkinan tak disentuh oleh air tumit kakinya kerana anggota wuduk sampai buku lali. Apatah lagi kalau sapu, confirm tumit tak kena air. Maknanya isu apa ni? Macam mana nak jawab ni dengan golongan yang kata padam pakai sapu? Tak boleh. Sebab Nabi kita celaka. Orang yang tidak meratakan kaki dia, membasahi kaki dia dengan air. Kalau basuh pun tak teliti, tak cermat, berkemungkinan tak tersentuh dengan air. Bagaimana kalau sapu? Lagi tak rata. Jadi sebab tu kena mengaji hadis. Kalau Quran sahaja, maknanya tak cukup, tak lengkap. Sebab hadis merupakan syarah, tafsiran, huraian kepada matan Al-Quran itu sendiri. Dia kata apa tadi? Hukum ini diambil daripada Al-Quran yang kerana firman Allah, wa arjulakum. Tadi dah kita baca kan? Nak baca arjulakum ke baca arjulikum? Bacaan yang paling sahihnya arjulakum lah, ataf daripada aidiakum. Sembahyang tarawih. Perkara ini dibahaskan dalam bab akidah untuk membantah golongan Syiah mendakwa sembahyang tarawih itu bukan sunnah tetapi rekaan Sayyidina Umar. Syiah kata rekaan Sayyidina Umar. Sedangkan pada hakikatnya beliau menghidupkan kembali sunnah kerana Rasulullah SAW pernah sembahyang selama 3 malam Ramadan di masjid bersama sahabat. Kemudian baginda meninggalkannya kerana bimbang difardukan ke atas umat. Bukan dimulakan oleh Sayyidina Umar, oleh Rasulullah lagi. Cuma adalah riwayat, walaupun sebahagian kecil ulama mempertikaikan riwayat ini. Masyhurnya kalau kita baca di dalam kitab Muwatta Imam Malik dan juga Sunan Kubra Imam Baihaqi, di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, zaman Sayyidina Umar ni dia buat 20. Bukan kata sembahyang tarawih tak ada zaman Rasulullah lalu diwujudkan oleh Sayyidina Umar. Tak, ditambah di sudut bilangan rakaat je. Tarawih itu dah wujud di zaman Rasulullah. Yang disebut dalam riwayatnya Rasulullah buat 8, 3 rakaat witir jadi 11. Sayyidina Umar buat 20, tambah rakaat je. Bukan kata mewujudkan suatu ibadah baru. Sebab itu Sayyidina Umar sebut ni'matul bid'ah hazihi. Sebaik-baik bid'ah benda ni
Itu bid'ah luawi, bukan mencipta suatu amalan baru. Sebab amalan telah wujud di zaman Nabi. Okey, kalau Sayyidina Rasulullah buat, ini satu lagi soalan tolong. Rasulullah tak buat, Sayyidina Umar buat. Sayyidina Umar buat perkara bid'ah. Rasulullah tak buat 20, tiba-tiba Sayyidina Umar buat 20. Tengok Sayyidina Umar pun buat perkara bid'ah. Inilah yang dikatakan bid'ah hasanah. Dia faham tolong kot tu. Dia faham dengan pahaman yang tolong. Tak mengerti hadis. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alaiha bin nawajis." Hendaklah kamu mengikut sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Sunnahku, selain daripada sunnahku, sunnah khulafa'ir rasyidin. Siapa khulafa'ir rasyidin? Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Maka Sayyidina Umar sebahagian daripada khulafa'ir rasyidin. Ya Rasulullah kata, ikut mereka. Peganglah sunnah mereka, gigitlah sunnah mereka dengan gigi gerham kau. Bukan bid'ah, ada sahabat buat. Yang kata bid'ah ini Rasulullah tak buat, sahabat pun tak buat. Itu bid'ah. Itu barulah dianggap sebagai bid'ah. Okey, itu tentang sembahyang tarawih. Berimankan setiap mukmin. Perkara ini diambil kira kerana untuk menjaga perpaduan umat Islam dan mengelak daripada berlaku perbalahan sesama sendiri demi menjaga kemaslahatan yang lebih umum dan mengelak daripada kerosakan yang lebih besar. Maknanya nak beriman ni, kita nak menjadikan imam orang yang beriman kepada Allah. Maksiat menjejaskan iman. Wala naqulu innal mu'mina la tadurruhu adh-dhunubu. Wala naqulu innahu yadkhulun nara wa la naqulu innahu yakhludu fiha wa in kana fasiqan ba'da an yakhruja ba'da an yukhraja minad dunya mu'minan. Kita tidak mengatakan orang mukmin itu tidak terjejas dengan sebab dosa-dosanya. Maknanya kalau dia buat dosa, iman dia terjejas, iman dia akan jadi kurang. Sebab al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah ketika melakukan ibadat, meningkatkan amalan. Berkurang apabila dia melakukan maksiat. Kita juga tidak mengatakan dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Orang beriman boleh masuk neraka kalau dia buat maksiat, dia tinggal perintah Allah. Dan juga tidak mengatakan dia akan kekal di dalamnya. Kita tak mengatakan walaupun dia masuk neraka kekal. Yang kekal ini khalidina fiha abada, iaitu orang kafir. Orang beriman dia ada ruang untuk dia keluar. Walaupun dia seorang yang fasik, tetapi dia masih beriman semasa meninggal dunia. Huraian. Murji'ah mengatakan iman tidak terjejas dengan sebab maksiat. Itu golongan Murji'ah yang terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka berpegang dengan zahir hadis ataupun sebahagian hadis tentang kelebihan orang yang mengucap la ilaha illallah akan masuk syurga. Dalam hadis kan, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Jadi orang yang menyebut la ilaha illallah masuk syurga, jadi dia buat maksiat macam mana pun tak terjejah iman dia. Iman dia tak rosak. Itu pergangan Murji'ah. Ahli Sunnah mengatakan dosa dan maksiat yang dilakukan memberi kesan kepada iman. Dan di akhirat perlu dibersihkan terlebih dahulu dalam api neraka. Kena belasah dulu, kena seksa dulu dalam api neraka, barulah dia bersih daripada dosa. Jika dia meninggalkan dunia sebelum sempat bertaubat, kalau dia tak sempat bertaubat, dia masuk neraka. Orang beriman ni tadi. Ibnu Ubaid Al-Qasim bin Salman menulis kitab Al-Iman khusus untuk menolak tafsiran Murji'ah yang menyeleweng. Berbeza dengan Mu'tazilah kerana mereka secara putus mengatakan kekal orang yang fasik di dalam azab Jahannam seperti orang kafir. Maknanya kalau orang Mu'tazilah pula, orang yang buat dosa besar ni kekal dalam neraka. Sepatutnya yang kekal dalam neraka pegangan Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang kufur, orang yang murtad, orang yang kafir. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.